Okey, yang stand alone ni kita namakan Medi Harapan, manakala plan yang medical card adalah riders yang boleh attach kepada basic plan. Pada basic plan iGrade Evo dinamakan medical card-nya adalah iMedi. Jadi iGrade Evo ni dia adalah level contribution. Dia bukan step up contribution macam Medi Harapan. Dia tiada perubahan wajib setiap 5 tahun julat umur. Okey, so kita kena faham. Great Eastern ada dua medical card. Satu medical card yang tiada saving dan ada perubahan wajib dalam caruman. Yang kedua adalah medical card Medi yang boleh attach dalam plan iGrade Evo. Pokok iGrade Evo tu adalah coverage death dengan TPD lah. So dia akan masukkan medical card sebagai pelengkap plan Evo di mana ada coverage kematian, lumpuh dan kadar kematian. Okey. So kita letak ke tepi dulu plan iGrade Evo. Hari ini kita nak fokus kepada medical card stand alone, Medi Harapan. Alright, so kita akan berbincang tentang admission process. Yang kedua, kita nak tengok panel hospital dan ketiga kita nak tengok plan benefit itself lah in details. Alright, so admission process kita akan dapat customer yang akan masuk di antara masa Isnin hingga Jumaat during office hour. Ataupun dia masuk di luar waktu pejabat di mana doktor panel tiada di klinik. Okey. Jadi kita kena faham dua keadaan ni. Kita akan sentuh satu persatu sebentar lagi. Jadi kat sini siapa yang ada experience masuk hospital swasta, tolong bagi tahu. Tak ada. Please chat. Siapa ada experience, siapa yang totally tak ada experience untuk masuk hospital swasta. Proses dia macam mana? Siapa yang tak ada experience? Siapa yang ada experience type 1? Siapa yang ada experience type 1 yang tak ada experience type 2? Tak kiralah experience diri sendiri ke ataupun experience handle mungkin kawan, mungkin ahli keluarga yang pernah masuk hospital swasta. Susah ke senang nak masuk ni? Cuba komen sikit. Okay. So kalau Azim tahu audience punya experience, audience punya keadaan, so Azim boleh lebih kepada perkara yang perlu ditekankan. Okay. Okay, Alhamdulillah. Fiza baru ni, husband bubur belun kan. Okay. So Zura sendiri masuk hospital. Alright. So tak pernah. Okay, tak apa. So hari ni kita nak belajar macam mana proses dia. Yang pertama kita kena tahu ada customer kita masuk ataupun walk in to the hospital semasa klinik buka, klinik pakar. Okey, kita kena faham satu hospital di dalam tu ada banyak klinik panel. Alright. Jadi klinik panel ni dia buka office hour pukul 9 sampai pukul 5 selalunya. Jadi kalau customer kita bukan emergency case bukan emergency case, pergi ke hospital nak jumpa doktor, dia kena register dekat receptionist. So receptionist akan tanya, dia ada selalunya ada dua counter, counter follow up untuk registration ataupun counter new patient. Okey, untuk new patient lah kita ambil new patient dulu.
Apabila customer kita yang sebelum ni sihat walafiat, tak pernah masuk hospital, walk into hospital tanpa sejarah penyakit, maka dia pergi kat resepsionis dan bagi tahu kat resepsionis dia adalah kaunter untuk new patient tu. Lepas tu kata nak jumpa doktor. Resepsionis tu akan tanya, nak jumpa doktor mana? Kata tak pernah experience kan. So kita kata kita tak tahu hospital mana, tapi customer explain lah dia sakit apa. Dan yang resepsionis tu akan tengok doktor yang bekerja hari tu berkenaan dengan penyakit klien kita tu, dan dia akan tanya kat situ. Dia akan tanya self-pay ataupun insurance. Okay. Jadi kita bagi tahulah kalau kita under insurance ataupun takaful, dia akan take note. Dia akan take note, dia akan check kita punya ability ataupun kita punya enforce tak enforce lagi. Tapi dia tak bagi tahu, dia just ambil info, dia tak proses apa lagi. Sebabnya medical card ni untuk admission kan. Jadi dia perlu aturkan pertemuan kita dengan doktor dahulu. Okay, jika lepas doktor tengok kita dan doktor kata perlu admission, baru dia proses info takaful kita yang kita bagi tadi. Okay, so dia dah aturkan kita untuk jumpa doktor. So kita pergi kat klinik doktor, dia akan bagi tahu tingkat berapa, bilik berapa. So kita akan tunggu di klinik doktor sehingga nama kita dipanggil. Selalunya dibagi nombor dululah. So kita akan tunggu bagi nombor tu di klinik doktor. So dia panggil nama kita, dia bagi nombor dan kita tunggu. Dan apabila sampai nombor kita dipanggil masuk jumpa doktor, doktor akan assess kita punya sakit. Dan ada dua keadaan di mana doktor suruh kita admit dengan tak admit. Okey. Jadi apabila doktor suruh admit, maka doktor akan proses kita punya guarantee letter. Apa itu guarantee letter? Guarantee letter adalah satu facilities yang diberikan oleh Great Eastern kepada klien yang memegang medical card-nya untuk masuk hospital, bil tu digaranti oleh Great Eastern. Maksudnya kalau orang tak ada takaful ataupun medical card ni, dia kena bayar deposit yang tinggi lah according to dia punya treatment. Contoh kalau stroke perlukan operation 70,000 ataupun 30,000 dulu masuk operation. Dia minta dulu 30,000. Tapi apabila medical card, dia akan minta deposit saja. Contoh mengikut hospital, pantai 300, island 300, kalau bagan specially 500, dia akan minta macam tu. Okay. Jadi itu keadaan di mana doktor nak admit kita. Dia akan buat proses untuk dapatkan guarantee letter. Dan kita tunggulah guarantee letter approve dan kita masuk dengan tersenyumlah di hospital. Kalau guarantee letter kita tak approve, so kita pun was-was. Kalau doktor suruh masuk, kalau kita kata nak tunggu GL approve dulu baru masuk, pun boleh. Kita tunggulah. Okay. Itu proses di mana doktor nak admit. Ada satu keadaan di mana lepas doktor assess, doktor tengok kita, doktor kata tak perlu admit ni. Kan? Tak perlu admit. Kita sakit ni, tapi doktor kata yang ni boleh buat outpatient treatment. Doktor bagi ubat, suruh balik. Makanya, boleh tak claim? Nanti kita akan masuk under plan benefit di mana ada keadaan boleh claim, ada di mana keadaan tak boleh claim. Dia banyak keadaan, banyak senario medical card ni. Jadi kita based on experience, kita jalani, kita belajarlah. Okay. So ini sekadar
orang kata sepintas lalu macam mana admission process. Pertama, yang kita tengok sekarang adalah during office hour, doktor ada kat klinik, doktor admit, GL request akan doktor proses untuk dapatkan GL. Kalau tak admit, pada waktu hari itu, kita kena bayarlah bil tu. Kalau tak admit. Sebab medical card perlu admit. Ada satu keadaan tak perlu admit di mana accident. Yang tu kita akan tengok nanti. Kita tengok face dulu, atas surface dulu. Okay, so kita faham dua masa office hour ni, admit dengan tak admit. Admit, kita request GL. Kalau tak admit, kita bayar. Okay. Setakat tu dulu. Jangan ada dalam lagi senario dia. Nanti kita bila kita tengok plan benefit tu, kita akan go through lebih details lagi. Okay, so far faham tak ni? Sengap je ni. Cantik. Faham kita nak tengok siapa ada sini. Alright. So next, kita nak tengok pula kita ataupun klien kita pergi hospital di luar waktu pejabat ataupun semasa klinik dah tutup. Contoh pukul 6 dan ke atas di mana doktor pun dah balik. Dia tak walk in pergi kat receptionist sebab receptionist dah tutup. Masa emergency, bukan office hour, klien kita akan pergi ke emergency. Tak kira lah emergency tu sebab sakit ataupun kemalangan. Emergency tu bukan khas kepada kemalangan saja. Di Pantai Hospital pun ada emergency. Di mana-mana hospital mesti ada emergency department. Okey, jadi apabila bukan waktu pejabat ataupun di mana klinik telah tutup, kita masukkan ke emergency, dia akan tanya kita sakit apalah, basically ada counter kat situ. Dan dia akan masukkan kita ke dalam, orang kata bukan ward emergency, katil emergency itulah. Kita akan dapatkan treatment. Contoh sakit dada, dia akan buatlah test-test yang berkenaan dengan jantung, seperti ECG, letakkan ubat bawah lidah dan sebagainya. Kalau demam, dia akan cek lah kita punya suhu, kita punya darah dan sebagainya. Okey. Jadi kat situ, jika memerlukan pakar attention ataupun masuk kat emergency tu, kira memang emergency case lah. Perlukan perhatian pakar. Contoh macam jantung, stroke dan sebagainya. Emergency ward akan call pakar untuk masuk pada waktu tu. Tak kira lah pukul 2-3 pagi, doktor on call, pakar on call akan masuk untuk attend kita. Sebab dekat emergency ni tak ada doktor pakar, dia general physician yang ada. General physician yang ada di emergency semasa pakar dah balik. Jadi kalau betul-betul lorat, faham lah lorat no? Betul-betul perlukan perhatian pakar, dia akan call pakar masuk. Makanya akan bermulalah proses diagnosis dan seterusnya lah. Kalau demam tu demam biasa, tidak memerlukan perhatian pakar, cukup sekadar general physician di emergency, maka kita akan diminta untuk masuk ward tanpa guarantee letter pada waktu tu. Sebab general physician tidak boleh request guarantee letter. Hanya pakar yang berdaftar dengan Great Eastern yang dilantik menjadi panel Great Eastern boleh request guarantee letter. Harus diingat, walaupun hospital itu adalah hospital panel, tetapi bukannya semua doktor adalah panel dengan Great Eastern yang boleh request guarantee letter. Kerana ada sesetengah kes,
doktor telah dilucutkan kelayakan sebagai panelis dengan Great Eastern kerana mungkin fraud claim dan sebagainya. Jadi kita kena faham betul-betul bila customer kita nak masuk, mungkin dia tak bagi tahu kita kalau dekat emergency, doktor on call tu adalah doktor bukan panel, masalah. Okay. Ada satu proses di mana doktor bukan panel ni kena menyerahkan patient yang panel kepada doktor yang panel. Dia tak boleh ambil patient ni yang ada panel tapi doktor tu bukan panel. Itu menjadi satu kesalahan lah sebenarnya. Dia macam nak dapatkan customer walaupun dia bukan panel kan. Tapi dia nak juga customer tu. Sepatutnya memang ada memorandum di hospital di mana doktor yang bukan panel tak boleh ambil lah. Contoh doktor tu bukan panel Great Eastern. Walaupun dia on call kat emergency, dia just attend masa emergency. Dia tak boleh lepas emergency, dia masukkan customer kita tu ke dalam ward. Maksudnya kat situ dia masuk atas tanggungan sendirilah sebab doktor tu tak bagi kepada doktor panel. Alright? Azim, sorry kacau. Yeah. Kalau macam kes macam tu, that mean before kita nak register tu, adakah tanggungjawab kita nak tanya, okey, saya kita sakit. Tu klien ataupun agent? Klien. Klien, okey. Kita as a klien lah. Klien, itu kita nak, okey, saya demam panas, contoh demam panas ni. So sekarang ni saya nak dapatkan treatment dekat emergency lah. Macam kes sekarang saya datang emergency. Then kat situ kita nak sepatutnya kena tanya siap-siap ke, is it this doctor memang panel GE ke dok ke, kita kena tanya tanggungjawab kita untuk bertanya tak? Kalau okey, kita tak dipertanggungjawabkan untuk tanya. Tapi seeloknya kita tanya kalau kita tak ada duit nak bayar pay and claim. Tapi kalau kita ada duit, kita tak kisah, kita bayar dulu, claim kemudian. Walaupun dia bukan panel, tapi kita boleh lakukan pay and claim. Cumanya facilities guarantee letter tidak diissue. Okay. Faham tak? Dia claim boleh pay and claim. Jadi pay and claim tu dia bergantung kepada doktor tu claim apa. Ada setengah mungkin contoh bagi suplemen. Doktor bukan panel dia bagi je kan. Sebab dia jumpa tu. Jadi itu suplemen tak approve, jadi pay. Yes. Mungkin suplemen punya part tak approve lah. Betul. Macam tu. Okey, faham. Alright. Jadi banyak senario, Azim dah ada 16 tahun experience, Azim lalui banyak senario. Jadi apa yang Azim cuba sampaikan kat sini bukan yang terlalu complicated. Azim hanya berkongsi senario-senario yang kita pernah jumpa lah. Alright. Okay. Jadi itu di dalam keadaan di mana odd hours. Okay. Di luar waktu biasa. Okey, itu sebar ringkas lah tentang admission process dan ramai juga ejen tanya kita perlu ke untuk sibuk-sibuk untuk apabila patient kita ke hospital, kita perlu ke sibuk-sibuk nak apa kerja kita sebenarnya? Okey. Semasa nak tanya ejen lah, semasa kita tidur kita silent ke tak handphone kita? Cuba jawab. Lena mati. Lena mati. Silent ke tak? Tak Lena silent. mati. Bunyi pun tak dengar. Tak silent tapi Lena mati. Okey. Wah, bagus tu. Azim nak kena belajar tu. Okey, kebanyakan daripada kita tidak mahu diganggu semasa kita tengah berehat. Jadi kita akan silent. Even Azim pun Azim akan silent. Alright. Jadi customer ni kalau nak masuk hospital 2-3 pagi,
Tak perlu tunggu ejen. Tak perlu pun. Right? Dia boleh terus pergi ke emergency. Okay. Itu yang pertama. Tak perlu tunggu ejen. Dan ejen ni kena pergi melawat ke tiap-tiap kali customer masuk? Tidak semestinya. Bukan tanggungjawab ejen nak melawat. Tetapi disyorkan untuk melawat. Bagus untuk bid your repo, engage dengan customer, dan you bagi bunga, you tinggalkan bundle of card, business card di tepi katil klien, dan siapa yang visit klien boleh ambil you punya card. Itu di antara benda yang you boleh buat untuk you punya survivor dalam takaful business. Di mana kalau kita visit customer, dia lebih rapat dengan kita, nanti next mungkin dia nak ambil hibah pula, dia nak recommend rakan-rakan ataupun adik-beradik dia, dia akan ingat kita kerana servis kita. Jadi apa yang kita buat melawat customer tu adalah untuk next business. Okay, bukan tanggungjawab kita untuk melawat klien. Bukan tanggungjawab maksudnya tidak diwajibkan melawat klien. Bayangkan kalau klien kita di KL, setiap kali klien kita masuk, adakah kita kena turun KL? Tak. Right? Jangan salah faham sampai kata, nanti takutlah kalau semua masuk, macam mana nak handle. Tak. Tak. Sangat mudah sebenarnya. Alright. So ada persoalan tak tentang admission proses ni? Admission proses. Okay, contoh. Kita boleh bagi value added kepada kita punya klien apabila dia mengadu kat kita dia sakit. Apa yang kita tanya dia adalah sakit apa? Basically kita tahulah kalau sijil tu baru berusia setahun dan penyakit-penyakit yang boleh ada lama dalam badan, kita boleh cakap dengan dia, contoh macam gastric, gout, back pain dan sebagainya, itu penyakit yang boleh ada lama dalam badan. Di bawah 2 tahun, selalunya guarantee letter akan decline. Jadi apabila customer bagi tahu kita, saya ni sakit sekian-sekian-sekian dan nak pergi hospital untuk dapatkan nasihat pakar. Based on dia punya sakit tu, kita dah boleh advise. You boleh pergi pakar, no problem. Saya tak ada hak untuk menghalang you daripada pergi dapatkan pakar punya attention untuk punya sakit ni. Tetapi guarantee letter bergantung kepada report doktor tu. Beritahu macam tu. Kemungkinan tak approve, bila tak approve kena pay and claim dan sebagainya lah. Okay. Kita jangan takut menyatakan benda ni. Ramai ejen, bukan kata orang lain lah, Azim dulu mula-mula pun cemas setiap kali klien nak masuk hospital kan. Tapi itulah realiti. Apabila kita buat lama, kita dah tahu dah benda ni kita tak perlu takut. Kita just bagi tahu the fact, GL mungkin tak approve, GL approve, kan. Kalau kita tak ada experience lagi, kita boleh tanya kita punya leaders. Leaders kita boleh bagi mungkin jawapan yang agak hampir-hampir kerana experience yang dah ada. Alright. So kita ada 15 orang. Alright, kalau tak ada soalan kita nak go to next agenda kita, iaitu tempoh menunggu. Oh ya, yeah. Related dengan tadi juga yang Azim cerita tadi, GL approve ataupun tidak. Okay, kita tahu tadi. Azim, yep. Sorry John, apa ni dah untuk yang kata hari tu saya pernah persoalkan benda mana untuk admission ni lah. Yang mana dalam group tu kita buat discussion, kata before kita pick a specialist, is better untuk kita pergi jumpa klinik biasa dulu ataupun klinik biasa dululah untuk dapatkan macam reference letter kah? Apa lebih kurang macam tu untuk nak ni sebelum kita pergi ke specialist tu. Is it better macam tu lah kan? Okay. Kalau mengikut tata cara ataupun prosedur, kita tak perlu dapatkan referral letter. Betul.
basically referral letter diperlukan apabila selalunya lah masa Azim bekerja dulu under company punya medical card. Betul. Di mana ada prosedur itu. Yes. Okay. Jadi macam Azim sendiri, Azim kalau sakit, Azim tak suka pergi klinik. Azim terus ke spesialis. Admit tak admit, itu bergantung pada doktor. Kalau tak admit, kita bayar. Kalau admit, kita guna GL. Jadi Azim tak pergi dapatkan referral letter kalau sakit lah. So terus Even sakit macam kata macam demam. Yes. Oh, okay. Kalau demam, kalau tak mau pergi hospital, Azim beli ubat kat farmasi je. Beli Panadol. Kalau jumpa doktor pun doktor bagi Panadol lah. Kalau farmasi tak okey, baru pergi hospital. Macam tu. Okey. Alright. Okay. Jadi, kalau kita ke klinik di spesialis, contoh kita pergi pantai, disebabkan mungkin kita batuk, mungkin tak admit, betul? Tapi Azim cerita, Azim punya experience. Azim ni batuk dekat sebulan. Pelbagai petua yang diberikan tidak tradisional ke, ubat batuk berbotol-botol. Okey. Kita pergi farmasi beli ubat batuk pun tak lega, kita pergi kat hospital, kita pergi dekat emergency. Kita pergi kat emergency, kata batuk, doktor yang general physician dekat emergency tu, dia kata, okey tak apa, ambil ubat balik. Time tu memang bukan office hour lah. Dia suruh balik. Tapi Azim kata, saya dah batuk ni lebih sebulan dan saya perlu admit. Doktor kata, oh macam tu lah. Okey. So dia masukkan Azim malam tu di ward. Esoknya pakar baru masuk, attend Azim, baru request guarantee letter. Tapi sijil Azim lama lah. Okey. Jadi Azim confident lah benda GL tu boleh approve. Okey. Dan end up bila the first pakar yang jumpa adalah ENT, ear, nose and throat. Masuk scope, masuk kamera, nothing wrong dengan tekak dengan apa. Dia hantar kepada pakar yang kedua, pakar paru-paru, lung. Lung punya pakar pun kata tak ada apa-apa, tak ada masalah apa. Yang ketiga, dia refer pada Azim gastro. Di mana kat situ find out sebenarnya yang batuk tu disebabkan gastrik. Nampak macam tak ada kena-mengena kan? No. Tapi memang betul. Apa yang dia kata adalah bila kita sebelum tidur kita makan, lepas tu kita tidur. Bila kita tidur tu gas tu keluar sampai pagi kat tekak kita tu sakit. Itu gastrik. Okey. Apa yang kita boleh pelajari pada sini? Pentingnya medical card. Sebab kalau tak ada medical card, berani tak kita kalau doktor kata nak transfer ke doktor paru-paru? Sekali doktor kata nak transfer pada pakar gastro pula, pakar perut. So kita yang tak ada medical card ni berani tak? Okey doktor transfer saya, nak cari solution ataupun root cause tu. Tak berani baik. Duit semua tu. Betul. Kan? Bukan periksa saja. Jadi gunakan senario ni untuk bagi kesedaran kepada kita punya customer. Jadi bila ada medical card ni, doktor dia dengan senang hati nak cari apa root cause kita. Okay, kalau kita bayar pakai duit kita, doktor pun macam nak transfer lah, tak apa, you ambil ni, you balik dulu lah. Dia pun tak tahu kita ada duit tak ada duit pun kan. Try dulu. Bila ada medical card ni senang, dia transfer satu specialist kepada satu specialist without any apa orang kata halangan lah. Okay, itu di antara experience Azim lah.
Alright, so kita tadi Chon kata tadi, adakah kita perlukan referral letter? Tak perlu. Pergi je. Okey, Alright? Boleh? boleh faham. Thank you. Okay. So, satu lagi sebelum Azim terlupa, sebelum kita masuk tempoh bertenang tu, tempoh menunggu tu, kalau customer dah bagi tahu kita nak masuk hospital, dengan advice yang kita bagi tahu tadi, mungkin kita boleh tanya dia bila nak pergi hospital dan kita boleh call hospital yang dia nak pergi tu untuk tanya bed. Ada kosong tak kosong. Itu servis yang kita boleh bagilah supaya customer kita tak pergi hospital, pergi kat emergency, katil pun tak ada, kena pindah pergi hospital lain. Of course lah dia kena bayar kan, dia dah pergi kat emergency tu. Jadi kita tak mau macam tu. Kita bagi satu servis di mana kita kata okey tunggu saat nak pergi hospital mana, bila nak pergi. Sebab bila kita tanya katil ada kosong tak kosong, dia tak boleh reserve untuk klien kita, dia first come first serve. Jadi kalau dia kata pagi esok nak pergi, kata tak apa, esok pagi baru kita call hospital tanya bed. Okey, macam mana kita nak dapat nombor telefon? Google sahaja, tekan button call dan minta transfer kepada bahagian admission. Admission, ada katil kosong tak untuk kanak-kanak? Admission, ada tak katil kosong untuk dewasa lelaki ataupun perempuan? Dia akan bagi tahu. Kalau tak ada kosong, kata dengan customer, hospital ni tak ada kosong. Better you pergi hospital lain dulu. Macam itulah. Itu di antara servis yang kita boleh bagi dan klien kita sangat appreciate benda tu. Alright. Zim, satu lagi Zim. Yep. Sorry lah. Apa ni, kalau macam klien kita tu, okay, dia ada dua option. Mean dia ada insurans daripada company juga, and then dia ada takaful juga. In this case, Personal. Personal. Okay. And then in this case, kita berdasarkan pendapat Azim lah, is it preferable untuk kita advise dia pergi ke company dulu ke macam mana? Okey, yang paling baik adalah pergi company dulu sebab selagi kita bekerja, kita akan di-cover. Manakala medical card, kadang-kadang klien kita ambil medical card yang ada lifetime limit. Jadi apabila kita dah guna medical card personal, dia akan mengurangkan lifetime limit. Unless you ambil unlimited, whole life and annual limit, tak ada limit. Kan? Jadi better guna company punya dululah. Unless yang kata yang dia ambil iMedi extender apa semua tu, then ikut customer lah kan. Tapi sayang kalau extender, you tak claim 3 tahun, you dapat bonus meningkat annual limit. Jadi always guna company punya dulu. Since you bekerja, group insurance ni sangat-sangat mudah lah untuk approve. Betul. Alright, thank you. Siapa yang ada company punya, guna company punya dulu. Okay, next kita nak tengok kita punya agenda seterusnya adalah tempoh menunggu. Kalau kita tengok kat sini dari 1, 2, 3, 4, 5 dan kita tahu yang pertama apabila kita menghantar permohonan beserta deposit, maksudnya di mana kita buat bayaran. Deposit itulah buat bayaran, perlindungan kematian, pampasan akibat kematian akibat kemalangan telah di-cover walaupun belum enforce. Sebab tu dia ada interim coverage. Kalau kita buat bayaran pukul 3 petang, 3:01 meninggal sebab kemalangan, walaupun CJ tak approve lagi, kita dah dapat basic sum cover. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, permohonan diluluskan, iaitu dah enforce. Lepas 3 hari enforce, lepas dah proses kesihatan, semua dah okey, enforce. Perlindungan untuk medical card, perlindungan dah dibayar, dah di cover. Contoh 3 hari bulan apply buat bayaran, 5 hari bulan enforce. 5 hari bulan tu enforce, lepas enforce kemalangan, nak guna medical card boleh tak? Boleh. Terus boleh guna. Okey.
medical card tu. Ni tempoh menunggu medical card lah. Yang ketiga, selepas 30 hari, kad perubatan boleh digunakan untuk penyakit am seperti denggi, appendix, kencing kotor, viral fever. Sebab penyakit-penyakit tu tak boleh ada lama dalam badan kita. Demam-demam lah. Bukannya orang demam baru nak ambil medical card kan, nak tunggu. Tak. Okay, 30 hari untuk demam. Kalau 15 hari medical card import nak masuk sebab demam, boleh tak? Kita tak cover lagi. Okey, yang keempat, selepas 4 bulan, 120 hari penyakit ataupun pelindungan penyakit spesifik seperti batu karang, darah tinggi, kencing manis, back pain, gout dan sebagainya, penyakit spesifik tu selepas 120 hari. Tetapi penyakit-penyakit yang boleh ada lama dalam badan kita, yang boleh dipersoalkan kewujudannya sebelum kita ambil sijil, dia ada contestable period selama 2 tahun di mana company ada hak untuk investigate sama ada kita ada penyakit-penyakit tu sebelum kita sign sijil takaful ataupun sebelum tu dah ada. Jika kita masuk hospital, contoh sijil kita bawah 2 tahun, kita masuk hospital sebab gout, GL akan decline. Hampir 99% akan decline. Hati-hati ya. 99% akan decline. InsyaAllah akan decline. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita nasihat customer untuk terus dapatkan rawatan dan buat bayaran semasa discharge. Sama ada dia masuk sehari ataupun 2 hari. Selalunya sehari je lah. Lepas buat skop, dia nak keluar. Jadi, receipt tu perlu dikepilkan dalam borang claim untuk ejen bantu buat claim lah. Dan apabila GL decline, pay and claim akan mainkan proses, iaitu bayar selepas keluar pada hospital, pay and claim lah dipanggil. Dia tidak lagi guna GL facility sebab dah decline tadi. Okay. Jadi apabila kita submit the claim, Great Eastern akan ambil masa 90 hari untuk investigate di mana-mana klinik ataupun hospital terhadap klien kita. Jika ada sejarah penyakit yang dia dah dapatkan rawatan sebelum ambil sijil, maka claim dia akan decline. Maksudnya penyakit yang berkaitan dengan itulah yang dia admit tu. Claim dia akan tak approve dan sijil dia akan re-underwrite. Maksudnya ada finding baru, contoh dia dah ada gastrik. Selepas ada finding tu, sijil dia re-underwrite di mana kita akan exclude penyakit sedia ada tu. Jadi ke depan penyakit gastrik memang tak cover lah. Tetapi apabila company investigate 90 hari, tak jumpa sejarah penyakit gastrik sebagai contoh, dia masuk sebab gastrik, maka company akan bayar balik semua kos rawatan yang ditetapkan, yang dijanjikan seperti dalam sijil. 100% kita akan bayar mengikut apa yang sepatutnya kita bayar. Dan ke depan tiada lagi lah, tak ada exclusion lah sebab tak ada sejarah. Ada sejarah baru kita re-underwrite dan ada exclusion untuk penyakit sebelum sign tu. Okay, faham? Okay, apa yang akan jadi kalau GL decline, customer nak keluar tak mau dapatkan rawatan? Jangan lari macam tu sahaja. Kena bayar doktor punya consultation, contoh RM100, ubat tak mau ambil tak apa. Dan jadi dia tak masuk ward lagi kan. Dia nak tunggu GL approve. GL decline, okey, tak mau masuk. Jadi dia bayar doktor punya consultation je lah tadi, 100, 150. Jadi ambil receipt 150 tu bagi kat agent untuk buat claim. Untuk company initiate the investigation 90 hari tu. Kalau
kita tak submit claim selepas GL decline, medical card tu suspend, tak boleh guna untuk contoh kita masuk sebab gastrik ni decline. Lepas tu ke depan ni, bulan depan accident nak masuk. Boleh tak? Memang tak berkaitan penyakit, accident dengan penyakit gastrik tu. Tapi untuk accident pun dia tak boleh dapat approval sebab medical card dia suspend. Kenapa suspend? Sebab kita nak investigate. Contohlah orang yang ada diabetes, dia tak bagi tahu bahawa dia ada diabetes. Kan? Lepas dia nak masuk hospital, untuk ubat diabetes ni kita decline sebab ada sejarah diabetes. Dalam investigation tu, medical card tu suspend. Contoh, dia ada dia accident, terlibat dengan accident, walaupun sijil enforce, kita tak cover. Kita tak cover sebab kita, contoh, masa dia masuk tengok gula tinggi. Kan? Ada ni, ada experience ni. Dia masuk sebab penyakit lain, tapi masa masuk tu gula dia tinggi, kita investigate. Kan? Yang jadi masalahnya, GL approve, bila nak keluar, GL tak approve pula sebab finding tu. Okay? Jadi, bila dia accident, medical card tu tengah suspend. Okay, jadi kita tak akan approvekan untuk accident tu. Kenapa? Walaupun tak berkaitan. Sebab in the first place, dia tak layak pun untuk dapatkan medical card. Okay, faham kenapa kita suspend? Sehingga habis investigation. So Azim, kalau macam kes macam ni, sorry. Kalau kes macam ni, that mean selepas GL kita kena reject, dan kita nak kena check balik dengan K9 ke macam mana isu macam ni? Yang katakan okay, macam kata suspend tadi kan, and kalau kita tak submit macam apa ni, consultation fee apa semua tadi kan, macam Azim kata tu. So kita nak check kat mana? Kalau kita check dengan healthcare, dia dah tahu dah. Dia akan bagi tahu medical card ni suspend under investigation. So please submit your claim. Ataupun tulis surat, kalau tak ada bill sekalipun, kan? Tulis surat, so start investigation. Pernah berlaku. Tidak sampai bila-bila suspend. Sebab investigation tapi dalam IGP tu, dia akan stated kat situ lah. Okay, this policy is suspended. Tak ada. Oh, tak ada. By the way, Azim dah request dah kepada CFO masa kita ada operation punya tour dekat branch. Azim minta dia listkan semua customer kita yang medical card dia suspend. So belum didapat direalisasikan lagi lah. InsyaAllah mungkin next dia akan tengok on this project. Kita kena check by ourselves jugalah untuk yang isu macam ni. Customer kita yang GL decline. Okay, faham. Right. Okay, selepas saja 2 tahun, insyaAllah kita dah lepas daripada contestable period. InsyaAllah medical card kita dengan senang untuk approve guarantee letter. Okay, tempoh menunggu dah siap. Ada apa-apa pertanyaan tentang tempoh menunggu? Faham? Linda faham, Linda? Nak tanya ejen-ejen baru ni. Tan Sri lama tak payah tanya lah. Linda? Ya. Faham tak? Boleh lah. Ada yang saya faham, ada yang saya kurang faham. Yang mana saya kurang faham tu saya dah take note dah. Nanti saya PM Encik Azim. Bagus. Kalau boleh tanya kat sini, apa salahnya? Semua orang baru kat sini. Boleh belajar sama-sama. Okay. Fiza. Fiza, ada apa-apa yang mungkin nak clarify? Mira? Tuan, saya nak tanya. Ya. Boleh, silakan.
macam yang tadi tu kalau kita ambil insurance under company, kan company ada setengah yang dia tak cover. So yang tak cover tu kita boleh claim dekat insurans kita tak? Yang personal punya. Boleh dan tidak. Dia bergantung kepada apa yang tak cover tu. Contohnya, kalau company cover room and board 100 dan medical card kita ada cover room and board 100. Okey, masa setiap kali per admission hanya 1 GL yang akan di-issue. Contoh guna company punya dulu dia cover 100. Jadi masa keluar GL tutup, kita ada akses, kita masuk room yang 200 kan. Jadi setiap hari kita ada akses 100 lah yang lebih kan. Jadi bila kita jadi yang 100 tak cover lah, betul tak Shani? Contoh Betul. company cover 100, medical card kita cover 100 room and board. Betul. Masa admit kita guna guarantee letter company sahaja. 1 GL at one time. Jadi masa keluar kita kena bayar 100 lah. Untuk satu hari. Kalau 5 hari 500 lah kita bayar kan lebih. Jadi receipt tu kita buat claim dekat personal punya medical card. Boleh. Tetapi contoh kita masuk company punya GL, lepas tu doktor bagi suplemen, which is personal pun tak cover suplemen. Betul. Memang tak boleh claim. Itu keadaannya boleh dan tidak. Faham. Alright? Ya, Okay, faham. selamat. Okey, kalau tak ada soalan kita move. Kita dah 4.20. Wow. Okey, medical card kita tidak issue physical medical card dah. Sebab sekarang kita gunakan apps, di mana apps ni lebih memberi manfaat, di mana kita boleh tengok hospital yang terdekat, kita boleh tengok panel list di dalam apps tu, dan kita boleh tengok car registration kita dulu, plan dulu ada car registration, dan yang penting kita boleh tengok limit kita tinggal berapa. Bestnya apps ni. Jadi kita kena move seiring dengan teknologi, dengan zaman lah. Ada orang still lagi nak print, jadi kita katakan medical card secara fizikal selalunya akan hilang, selalunya akan patah dan sebagainya. Handphone ni jarang hilang. Jadi simpan kat handphone lagi mudah. Jadi macam mana kita customer yang dah ada medical card, selepas seminggu enforce kita hantar WhatsApp kat dia, masuk untuk register Get Care, GETCARE. Visa baru enforce kan? Okey, visa. Nanti masuk apps ni, Get Care, GETCARE, download. Lepas tu ID adalah kita punya IC, dan password adalah 4 digit IC yang terakhir. So kita boleh masuk dalam apps tu dan tengok kita punya limit dan sebagainya lah, info yang ada dalam tu. Alright. So itu tentang medical card apps. Dan seterusnya kita nak tengok panel hospital. Okey, ini adalah 25 hospital panel yang diberikan benefit yang terbaik pada Great Eastern. Bukan hanya 25 panel lah, kita ada banyak panel. Cuma kita ada banyak panel. Sekejap, tunjuk panel kita. Okey, tak boleh skip pula. Tak apa, nanti kita tengok panel kita, dan Azim akan bagi panel list ni di WhatsApp group. Mungkin Azim bagi kat John, untuk John hantar juga ke WhatsApp group. Kat Rizky Azim bagi kat GM lah nanti untuk wawarkan dalam group. Okey. Okey, so ini adalah 5 panel hospital yang diberikan kemudahan. Yang pertama adalah waiver of admission. Masuk hospital tak perlu bayar admission. Tetapi walaupun kita dah lantik macam ni,
customer kita yang ada deductible ataupun ada co-insurance punya medical card. Dulu ada co-insurance punya medical card, sekarang dah tak ada co-insurance, sekarang ada deductible. Jadi jangan bagi pengharapan yang tinggi lah. Contoh dia tak bawa deposit pula nanti, sebab deductible ni macam mana pun dia kena bayar kan. Jadi kalau boleh sediakanlah. Kalau tak boleh tak apa, kita boleh fight for the free admission. Sebab sudah stated kat sini. Okay. Kadang-kadang hospital ni dia pelik-pelik juga. Kadang-kadang dia minta juga sebab dia tengok bukan full coverage memang mereka. Okay. Waiver of hospital visit fee. Maksudnya kat sini doktor visit setiap pagi ataupun setiap petang tu kita waive kan. Lepas tu waiver of medical record. Contoh nak ambil medical record untuk application plan seterusnya, tak perlu bayar record fee. Ini mahal juga ni. 100-150 pun ada. Waiver of COVID screening test sampai maksimum 270. Kalau sebenarnya COVID-19 test ni bukannya prosedur Great Eastern ataupun takaful company. Itu adalah hospital punya prosedur. Jadi kalau dimasukkan hospital bukan sebab COVID-19, maka itu hanyalah sebagai prosedur hospital, bukannya rawatan. Sebab tu takaful tak cover. Tapi disebabkan masuk hospital, 25 hospital ni, kita waivekan screening test tu. Kalau masuk COVID-19, masuk hospital KPJ, COVID-19, screening cover tak? Cover lah. Sebab dia masuk hospital tu sebab COVID-19. Okay. So, waiver of ID ban. Ni selalu dah RM5, RM10 yang lekat kat tangan tu. Waiver of deposit upon admission. Admission fee upon admission. Deposit, admission. Oh, okay. Admission fee ni macam admin fees. Okay. Yang ni deposit ni. Deposit ni yang selalu yang 300, 500 tu. Ni deposit. Okay. Kita tukar ni. Early discharge. Okay, customer do not need to wait for the final bill to be processed. Jadi ada customer pagi doktor dah beritahu, okay boleh balik. Dia dapat ubat di ward tu, ubat bekalan balik kat rumah, dia terus belah lah. Dia terus balik lah. Dia tak mau tunggu final bill nak bayar apa. Dia kata tak apa, nanti call balik masa follow up dia akan bayar kalau ada access ataupun ambil balik daripada balance deposit yang dia ada tu. Okay. So ini hospital-hospital dia di Kuala Lumpur ada 2, di Selangor banyak, Negeri Sembilan 1, Sabah Sarawak 1, Melaka 2, Johor ada 3, Pahang ada 1, Kedah ada 1, Pulau Pinang ada 2. Itu Island Hospital, Lagualai, Longan Road. Okay. So next, ini yang kita sebutkan tadi. Okay, 4.25 baru kita nak masuk benefit plan. Kita akan go through, okay. Kita nak tengok benefit plan. Sekejap. Ini yang panel hospital tadi. Kita ada banyak panel hospital. Kita ada sehingga 107 panel hospital as of bila ni? Kat bawah ni. Macam bulan 7 tak silap. Okey, 1 bulan 8 2022 baru lagi. Updated as 1st August. Kita ada 107 panel. Yang biru tu yang special 25 tu. Alright. So boleh nanti tengok dalam WhatsApp. Kita tak go through panel-panel kat sini tadi. Kita tak go through. Okay, next kita akan pergi ke product write-up. Di mana kita nak tengok product write-up. Macam mana kita nak ambil product write-up? Product write-up ni macam kitab lah. Macam kitab. Manual. Kalau kat kilang SOP. Jadi kita kena baca. Sekali kita baca, seumur hidup kita boleh cek makan. Cerita dia baca sekali. Tapi kalau tak mau baca, kena experience lama lah. Kena duduk lama dalam bidang ni. So kita akan mahir. Jadi kat mana kita nak ambil
product write up ni untuk ejen-ejen baru, kita ada satu website untuk customer di mana ianya sangat-sangat meaningful dan sangat-sangat helpful untuk ejen. Kita type Great Eastern Takaful, greateasterntakaful.com seperti di atas. Lepas tu kita akan masuk, kita akan direct kepada corporate punya website. Di drop down menu ni dia ada dua website iaitu untuk customer. Customer akan register kat sini untuk tengok dia punya CJ, untuk tengok limit dan sebagainya. Okey. Register now untuk first user ataupun login bila dah ada ID. Yang keduanya kat drop down menu ni ada Takaful Advisor punya website iaitu iGreat Partner. Yang ni paling banyak website yang kita akan tengok. Okey, so kat sini bila kita login, bila kita ada ID lah nah. Bila ada ID, kita login, kita akan nampak website kat atas ni ada menu. Dan hari ni kita nak tengok macam mana kita nak ambil produk Raab. Kitab kita ada kat sini, klik kat produk. Kita ada bunch of produk kat sini. Kita ada kita klik kat product information. Okay. Kat sini kita ada banyak produk iaitu under investment link, basic plan dan riders. Riders dia banyak. Dan sekarang kita ada Takaful lah. Investment link dah hampir pupus kita punya plan. Semua Takaful company balik pada traditional plan. Di mana kita ada banyak basic plan. Kalau kita tengok kat sini, kita ada Medi Harapan kat sini. Dan kita ada banyak riders untuk attach kepada basic plan. Seperti iGreat Evo, kita boleh masukkan attach Medi, iMedi. Medi Extender dan sebagainya lah. Medi S Plus. Sorry, Medi Extender dah withdraw. Medi dengan Medi S Plus boleh masuk dalam iGreat Evo. Jadi, hari ini kita nak tengok Medi Harapan. Plan Medical Card Standalone. Bila kita klik kat Medi Harapan tu, dia akan keluar ini. Okey. Ada banyak produk, boleh tengok kat situ, boleh baca. Okey. Medi Harapan ni ada satu plan pilihan saja iaitu TMED H200. Dia punya nama kod plan. Kod dia lah. Deductible amount 300 kat sini. Deductible amount apa dia? Deductible amount adalah bayaran yang kita perlu buat semasa keluar daripada hospital. Tak kira lah bil tu 50,000 ke 100,000 ke, amount yang dikenakan hanyalah 300. Jadi, ada customer tanya, kenapa kena bayar 300? Dah lah bulan-bulan bayar 100.5, tiap-tiap bulan masuk hospital kena pula bayar 300. Kata dengan dia ada plan yang tak perlu bayar. Tapi kena add X Plus. Nanti kita akan tengok X Plus pula. Add X Plus dia akan jadi full coverage lah. Alright. Dan satu lagi, kita perkenalkan ni untuk mengelakkan daripada customer menyalahgunakan medical card ni macam keluar masuk hotel. Dah bayar RM150 sebulan, masuk hospital macam hotel. Kita tak mau macam tu sebab kos medical ataupun caruman untuk medical card akan meningkat lah. Kan? Sebab semua masuk macam buat hotel, habislah tabung tu. Alright, so kita nak tengok yang penting kat sini adalah table. Since kita dah 4.30, kita cuba habiskan dalam pukul 5. Kita akan tengok table. Okay, sebelum tu kita tengok plan benefit. Death TPD not applicable. Maksudnya kat sini kita tak bayar jika berlaku kematian ataupun lumpuh. Maturity, bila medical card ni cover sampai umur 99 tahun. 100 tahun lah. Tapi tak ada simpanan. Itu maksudnya maturity benefit. Medical benefit. This plan provide coverage for medical expenses incur on the person covered due to accident or illness. Kena faham. Medical card ni dia cover
bil hospital disebabkan penyakit ataupun kemalangan. Untuk pregnancy matters, untuk kecantikan, kosmetik, cuci gigi, pasang pagar dan sebagainya, rabun pun tidak termasuk dalam coverage. Okey? Kota kaful tak ada, kota kaful hanya ada deductible 300. Waiting period macam kita dah cover tadi. Kita ada 30 hari, kita ada 120 hari. Dan ini di antara 120 hari punya penyakit. Deductible amount yang kita faham tadi, kita kena bayar 300 masa keluar. Tetapi dalam masa 90 hari kita masuk balik disebabkan penyakit yang sama, maka deductible tu tak perlu bayar dah. Contoh kita masuk sebab gastrik, dalam masa 90 hari lepas discharge, kita masuk lagi sebab gastrik juga. Maka deductible yang kita dah bayar first admission tu tidak akan dikenakan kepada second admission. Ataupun masa discharge tak kena bayar 300. Ada soalan nak faham ni? Dah laju sangat ke? Boleh ke? Boleh Ana? Okay. Alright. Okay. Coordination benefit in event expenses incur or the person cover where the expenses is claimed from the other medical or others company or within medical card Great Eastern. Ni contoh dia ada medical card AIA. Tak kira lah company punya ke, personal punya ke. Lepas tu dia ada medical card Great Eastern. Ataupun dia ada medical card life. Lepas tu dia ada medical card takaful pula. Itu within Great Eastern lah. Ataupun dia ada medical card takaful. Tapi bila seseorang tu boleh ada dua medical card takaful, Great Eastern takaful, apabila yang second punya dah ada exclusion. Contoh dulu dia ambil plan medical yang cover sikit je, 100,000. Lepas tu bila dah ada penyakit, dia apply untuk unlimited. Jadi medical card yang kedua tu boleh approve sebab ada exclusion penyakit yang itulah, yang dulu tu. Penyakit yang dulu boleh guna medical card yang first lah. Okey, ini masukkan dengan within Great Eastern takaful. Sama ada medical card tu takaful ataupun deductible. Okey, ataupun ada medical plan from others company within takaful operator. So apa saja medical card yang kita ada, kita boleh guna pakai. Kalau satu medical card tu dah tak cover limit, maksudnya tak cukup untuk cover kita, kita boleh guna. Contoh company cover 50,000. Personal cover 100,000. Bill 70,000. Jadi kita boleh guna 20,000 daripada kita punya personal untuk cover yang limit dah sampai di company. Okey, room and board. Apa itu maksud room and board? Room and board adalah katil dan hidangan. Room and board ni yang menentukan kita masuk bilik berapa katil satu bilik. Contoh sekarang kalau RM200, kita boleh dapat 2 katil satu bilik. Kalau room and board kita lebih tinggi, mungkin kita masuk VIP lah. Right. So kita tengok table ni kita start tengok table ni. Deductible 300. Faham deductible? Amount yang kena bayar masa discharge. Room and board 200. Room and board cover sehingga 6 bulan 180 hari. ICU kita cover 180 hari juga di hospital untuk setahun. Setahun. Kalau diambil bulan 8 dikira setahun lah, bukan ikut kalender je, ikut anniversary. ICU pun kita cover 180 hari aggregate dengan item 1 room and board. Aggregate dua-dua ni 180 hari campur. Yang best ni medical card kita ICU kita cover as charge. Ada medical card yang ICU hanya cover 1,000 sehari. Dan limit hanya 120 hari biasanya.
Jadi kita cover sehingga 180 hari dan as charge. Berapa saja hospital minta, kita bagi. Of course, tertakluk kepada annual limit kita lah. Hospital supply and surgical, hospital supply and services, surgical fees, operating theatre. Ni Dewan Bedah, Dewan Bedah punya yuran. Bukan yuran PIBG je ada nak masuk sekolah. Nak masuk bedah pun ada yuran juga. Anesthetic fees, pakai abuse, in hospital vision visit. Ni yang kata doktor visit tadi. Kita cover 2 hari sehari, pagi dengan petang. Kita cover. Kalau 25 hospital yang kita list tadi, yang new wave lah. Okay. Nombor 8, nombor 9, pre. Kita kena tengok apa itu pre. Dan kita kena tengok nombor 10 adalah post. Pre dengan post ni apa dia? Pre, kita tahu sebelum. Dan post ni adalah selepas. So, kalau kita tahu sebelum dan selepas, mesti ada event di tengah-tengahnya. Event di tengah-tengahnya adalah admission. Kalau tak ada admission, maka tak ada lah sebelum dan selepas. Faham? Itu maksud sebelum dan selepas. Dan pre-hospitalization ni, sebelum masuk hospital ni, kita cover 60 hari sebelum masuk hospital. 2 benda, iaitu diagnosis test macam X-ray ataupun lab test. Test darah. Dan yang keduanya adalah specialist punya consultation. Jadi, kalau customer kita pergi klinik, biasa, contohlah dia tak pergi terus ke specialist ataupun dia pergi specialist tapi tak admit, kita suruh je dia simpan resit bayaran. Kerana kita tak tahu lepas 3 hari mungkin tak baik, dia pergi klinik tu, doktor suruh pergi hospital. Jadi mungkin dia masuk hospital masa selepas tu. Jadi yang pre-hospitalization ni, diagnosis test dengan consultation, dia boleh claim balik lah. Apa yang dia tak boleh claim balik adalah ubat. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, nombor 10 ni adalah post. Post adalah selepas keluar hospital. Kita cover 90 hari. Selepas keluar hospital, kita cover 90 hari. Semua kita cover termasuk ubat. Alright. Kita minta pause sekejap. Azan sekarang ni. Kita berhenti sekejap 5 minit. Alright.
Kita stop sekejap. Kita stop sekejap 5 minit. Okey, kita sambung balik. Boleh dengar? Semua okey lagi ya? Boleh dengar? Nak sambung balik ni? Hello. Okey. Okey dengar? Okey. Okey, Mai. So, nombor 10 ni post hospitalization 90 hari 3 bulan daripada discharge date tu kita akan cover. Semualah. Doktor consultation, diagnosis, macam x-ray, nak tengok tulang dah cantum ke belum, buka jarum lah. Ubat yang doktor bagi pun kita cover. Organ transplant, ambulance fees, day surgery, semua kita cover daripada item ni basically bill hospital lah, item nombor 3 sampai ke item nombor 13, reimbursement. Dengar tak? Tengok dah perkataan ni, reimbursement. Ada tak dalam satu sijil takaful kita nampak guarantee letter facilities? Tak ada. Itu hanyalah extra benefit yang company bagi. Kalau nak ikut-ikutkan, memang pay and claim medical card ni. Jadi, kalau GL decline, customer perlu marah tak? Boleh marah tak? Tak boleh lah. Memang kita reimburse. Bukannya kita dalam sijil kata ada guarantee letter. Tak ada. Carilah mana-mana takaful pun tak ada benda ni. Kan? Tapi disebabkan penyakit tu macam demam, macam kencing kotor, macam kemalangan, company tahu benda tu bukannya wujud sebelum dia ambil sijil lagi. Jadi sebab tu company confident untuk bagi GL. Faham? So jangan takut lepas ni nak jual medical card, tak ada masalah. Memang dalam sijil kita pun tak ada sebut pun guarantee letter. Alright. Memang reimbursement basis. Okay. So kat sini outpatient cancer treatment as charge. Ada company yang hanya 300,000 lifetime dan sebagainya. Kidney semua kita as charge. Okay, emergency accidental outpatient treatment 5,000. Apa maksud dia ni? Kalau disebabkan sakit tadi, kalau tak admit, kita tak boleh claim balik kan? Ingat tak tadi? Dia kata, kalau sebabkan sakit, kita pergi hospital, doktor tak admit, kita kena bayar. Lepas tu sembuh, kita tak boleh claim balik. Tapi disebabkan accident, orang ni accident jatuh motor, terseret sikit saja, then pergi kat emergency, hospital pantai, cuci luka, kena 500. Dia pun tak mau admit, jadi dia boleh bayar dulu 500 dan claim kemudian. Untuk outpatient accidental, maksimum 5,000. Accident case. Kalau anak demam, pergi klinik, lepas ambil ubat, balik 3 hari baik demam, tak admit, tak boleh claim. Tapi accident, pergi dapatkan rawatan, mesti 24 jam daripada tarikh accident ataupun masa accident, dan maksimum follow up hanya 30 hari daripada tarikh accident. Follow up dia tak sama macam admission, 90 hari follow up dia. Okay, itu yang orang tak mau duduk hospital. Okay, daily cash allowance. Ni kalau kat government hospital lah. Kita kalau ada Medi Harapan, kita tak sentuh lagi ibu. Itu kes lain ibu di mana
HB attach dengan attach dalam plan pokok AgriEvo, maka kalau dia masuk hospital kerajaan dia akan dapat dua lah. Dia ada medical card, ni benefit daripada medical card, dan satu lagi dia boleh claim daripada hospital benefit punya riders. Tapi kat sini Medi Harapan kalau masuk hospital kerajaan kita bagi RM100 duit poket. Maksimum 120 hari. Intraocular lens ini adalah selaput mata. Kita cover 1000 sebelah mata per lifetime 2000 sahaja. Annual limit kita 200,000. Maksud annual limit apa dia? Kalau bil tu bernilai 210,000, masa 10,000 customer kena top up lah. Okay. Kita cover sampai maksimum 200,000 saja. Overall lifetime limit, no limit. Kalau nak masuk setiap tahun guna 200,000 tiap-tiap tahun pun boleh, tak ada masalah. Supreme Assist adalah di mana kita bantu customer untuk bawa balik mayat daripada luar negara sehingga RM500,000. Executive second opinion di mana kita boleh dapatkan khidmat nasihat pakar yang lain selain pakar yang first kita jumpa tu. Perlu admission lah ni. Ni Malaysian tax, tak boleh lari lah tax. Okay. Alright, so sebenarnya kita dah cover hampir semua apa yang Azim fikirkan ejen perlu tahu tentang medical card, especially Medi Harapan ni. Key point yang Azim nak bagi tahu kat sini, bila kita jumpa customer, kita kena bagi tahu Medi Harapan adalah medical card standalone, dijual berasingan daripada polisi pokok, di mana dianya tiada saving dan ada perubahan wajib. Medical card ni ada bayaran 300 masa keluar daripada hospital, room and board 200 dan coverage annual limit 200,000. Tempoh bertenang 120 hari ataupun kita bagilah poster tadi kan yang Azim akan bagi juga untuk share dalam WhatsApp group. Okay. So itu benda-benda yang important lah untuk kita terangkan kepada klien tentang Medi Harapan ni. Okay, kita ada 10 minit untuk Q&A. Untuk kita habiskan on time pukul 5. Okay, so buka kepada soalan. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Faham ke? Sama ada murid-murid pandai ataupun tok guru yang ajak clear ni. Pada satu ni. Tok guru hebat. Astaghfirullahaladzim. Okey, Mai, ada soalan tak? Azim nak jawab dengan tersenyum ni. Ada apa-apa saja soalan, tolong chat ataupun boleh unmute yourself. Okey, Azim nak tengok dekat chat box. Okey. Omel kata kita boleh request kat private hospital untuk minta admit dia kalau demam dah lebih 5 hari. Boleh request, tak ada masalah. Kita request, lepas tu untuk request GL, doktor kena tulis lah berapa suhu, dah berapa hari. So on that justification, InsyaAllah GL boleh approve lah. Right. Omel, ada soalan Azim. lagi? Yo. Boleh tanya satu soalan tak? Boleh. Untuk pendapat Azim lah, Medi Harapan ni kita better nak approach apa ni klien yang macam mana? Okey, bagus soalan ni. Klien yang ambil Medi Harapan selalunya klien yang ada keluarga besar yang tak mampu untuk ambil AgriEvo, which is AgriEvo sekali ganda mahal lah, lebih kurang. Dan kita approach customer yang boleh mampu untuk Medi Harapan.
Dan dia punya dia punya ketakutan bukanlah tak ada saving, tapi ketakutan dia adalah kena bayar bil hospital yang tinggi. Okey. Jadi kita kena masuk dalam customer punya shoes dan kita kena fact find. Fact find tu sangat powerful untuk kita provide the solution to the customer. Kalau customer ni kita kata jangan ambil media harapan, ambil Agri Evo baik. Memang pada kita Agri Evo adalah yang terbaik, ada simpanan, level contribution. Tapi apabila kewangan dia tidak mengizinkan, end up dia tak ambil mana-mana plan pun. Agri Evo pun tak ambil, media harapan pun tak ambil sebab kita kata media harapan ni tak bagus sebab tak ada saving. Jadi dia tak menyelesaikan ketakutan customer kita yang utama, iaitu masuk hospital takut kena bayar bil hospital. Bukan ketakutan dia yang utama adalah plan ni ada saving. Faham tak? Jadi kita kena switch dia punya mind mengikut dia punya keadaan keuangan. Kalau kita rasa dia mampu, kita boleh proceed ataupun pursue dengan kita boleh convince dia untuk ambil Agri Evo dengan cost averaging analysis yang kita buat. Tapi kalau kita tengok dia tak mampu, kita bagus kalau kita dapat menyelesaikan satu masalah besar dia, iaitu bil hospital di hospital swasta. Boleh Chan? Okey, clear. Terima kasih. So, okey, ada lagi Syafrizam. Contoh, lepas 5 hari ambil medical card dan kena jangkitan kuman dan admit. So, cover tak? Sebab baru 5 hari info. Tak cover, dia kena 30 hari jangkitan kuman. Okey, Zam. Okey, kalau customer ambil medical, Medi Harapan, lepas 5-6 bulan, dia nak tukar kepada Evo. Boleh, tak ada masalah. Itu menjawab boleh dengan tak lah. Kerugian tu of course ada lah sebab dia dah bayar 5-6 bulan. Macam mana prosedur pula diperoleh atau kena start? Kena start baru sebab plan yang lain. Dan grace period pun start baru. Tempoh bertenang start baru. Sebab plan yang lain Medi dia under Agri Evo. So plan lain. Jadi kena start lain. Alright. Lagi soalan? Kita akan tutup 5 minit lagi. Azim. Ya. Nak minta pendapat lah. Kalau macam certain people yang ada macam dia ada, okeylah yang sepaham saya tu hypertension. Bila kata ada hypertension ni, medical card memang tak boleh apply. Adakah Boleh. betul? Boleh apply. Oh. Tapi kena pergi medical check up dan tengok reading. Kalaulah yang reading biasa-biasa, maksudnya baru nak dapat high blood kan, dia punya reading pun border. Dia boleh lulus. Pernah ada lulus. Depends on the other writer lah kan, benda tu kan? Depend kepada, itulah kita punya guideline lah. Maksudnya depend kepada dia punya result blood reading jugalah. Di mana Azim ada experience loading 50%. Dia minta semestinya benda orang tu ada hypertension, kita kata dia tak ada harapan dah untuk dapatkan medical card. Betul? Betul. Especially orang yang baru kena tu mungkin ada harapan lagi. Okay, alright. Orang yang belum ambil ubat lagi. Orang yang dah ambil ubat lama ni mungkin susah sikit lah. Okay, faham. Tengok reading apa pun. Baik, thank you. Right. Sebab Azim ada experience tu, orang tu tak makan ubat lagi. Dia kata dia selalu pening. Itu je. So Azim declare selalu pening, pergi buat medical check up, memang dia border lah. Sebab tu kita approve with loading. Ni case ni saya refer untuk diri saya sendiri. Boleh try. Tak tu sebab saya tak makan ubat. Dan saya tak rasa pening. Okay.
And then cuma dulu sekali saya nak reinstate polisi, kena reject sebab doktor tu declare saya ada hypertension. And then kena reject. Saya punya reinstate tu lah. So dah lepas 2 tahun lah, lebih daripada 2 tahun lah, 3 tahun kot saya dah punya polisi tu dah terminate lah. So sekarang ni saya rasa nak try balik lah kan. Boleh try. Sebab itulah medical check up. sebab hari tu saya sekarang ni sampai ke saat ni saya rasa memang aku dah memang tak ada harapan lah untuk medical card. Tapi bila selepas tanya soalan ni saya rasa aku masih ada harapan rupanya. So terima kasih. Okey, boleh try. Okay, thank you. Okey, soalan dijawab. Okey, so ada soalan lagi. Kita ada 2 minit lagi kah? Bukan senang ni. Cik Azim, Ya. saya nak tanya sebab saya ada seorang klien ni, dia ambil Media Harapan untuk anak dia. Dia ada WhatsApp. Sekejap. Ni Nur Hidayah, bukan Nur Hidayah Umar. Okey, sorry. Ingat nama sama. Okey. Okey. Nur Hidayah under DG siapa ya? Said. Okey, soalannya? Okey, macam ni. Klien saya ni dia ambil Media Harapan untuk anak dia. Semalam dia ada WhatsApp saya. Dia tanya kalau dia nak bawa anak dia terus pergi private hospital, boleh admit ke? Sebab dia takut, let's say dia bawa anak dia pergi private, tapi tak kena admit dan dia kena bayar kos rawatan pesakit luar. Tapi dia kata anak dia dah seminggu demam dan batuk berkahak, dia cakap. So, CJ dia berapa lama dah? CJ dia dah lebih 120 hari lah. Cuma saya sampai setahun lagi? Belum lagi, baru 4 bulan. Baby, anak dia baby. Baby, okey. Cuma saya nak tanya, saya nak advice dia macam mana sebab saya takut nanti kalau tak admit, nanti dia kena bayar kos rawatan pesakit luar tu kan. Jadi patut macam mana saya nak advice dia? Okey, so kata dengan dia, kita GL tu akan ada GL request oleh doktor. Yang baca request tu pun doktor juga. Jadi yang nak issue GL tu bukannya orang sembarangan. Dan dia tidak depend kepada laporan ejen dan ataupun laporan klien. Jadi apa pun GL issue ataupun tidak atas doktor. Jadi kalau doktor tulis report yang mungkin menyebabkan clear cut perlu admission, then insyaAllah GL akan approve lah disebabkan demam. Kalau doktor tulis sebab ada bronchitis dan sebagainya, itu kita tengok isu jugalah. Contoh dia ambil sijil anak dia umur berapa. Lepas tu anak dia sekarang umur berapa. Sijil 4 bulan tapi anak dia sekarang umur berapa. Kan kalau baby tu maksudnya baby tu baru 5 bulan kan? Lebih kurang lah. Okay. Should be no problem. Sebab dia ambil awal kan, dia ambil mungkin masa baby umur sebulan je tu kan. Betul. Dan kalau kita nak decline pun dia kata mana ada existing illness lepas sebulan kan. Jadi insyaAllah kata dengan dia. Tapi kalau tak approve pun at least kita dapatkan pakar untuk tengok anak kita. Itu boleh kata. At least kita dapatkan pakar untuk tengok anak kita. So kena spend sikit. Should be okay lah kata dengan dia. Tapi maknanya kita tak perlulah kata kat dia advice dia pergi klinik luar ke dapat reference letter ke semua tu tak perlulah macam tu. Reference letter tidak terpakai di specialist, doktor tak tengok. Even kita bawa pun dia akan start all over again. Kecuali kes yang emergency lah, contoh macam stroke, kita bawa report daripada mungkin daripada pakar kerajaan. So dia mungkin boleh guna pakai lah. Tapi based on experience saya, dia buat balik semula. So doktor ni memang dia nak betul-betul dari tangan dia. Dia tak mau tengok orang lain punya, dia macam dia nak take the whole responsibility lah dari awal. So maknanya kalau kes macam ni kita suruh je pergi private hospital dan kita minta doktor tu admitkan anak kita macam tu boleh? Boleh, tapi nasihat saya pergi waktu pejabat. Okey. Kalau waktu luar pejabat takut dia suruh masuk dulu kalau tak emergency.
Jadi kita masuk tu without GL lah. Betul. Hmm. Okey, terima kasih. Sama. Alright. Kita dah sampai masa. Kita ambil satu lagi kalau tak ada. Kalau tak ada kita boleh tutuplah kita punya kelas hari ni. Okay. Tak ada. Okay. Terima kasih. Saya mengharapkan